Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Sabah Memilih. Dua perkara yang akan kami telusuri dalam Sabah Memilih pada kali ini, di mana satunya nanti saya akan menelusuri apa yang didapati oleh kajian yang dilakukan sebuah NGO di negeri Sabah, iaitu daripada kajian Society Empowerment and Economic Development Sabah ataupun SEED, di mana Dr. Arnold Puyuk akan bersama dengan saya di blok kedua yang nanti. Banyak dapatan yang dikongsikan oleh beliau baru-baru ini, tapi antara lain kita akan memberikan fokus kepada bagaimana anak muda menjadi kingmaker dalam keputusan pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Apakah perincian dan huraiannya? Itu yang akan kita kongsikan di blok kedua nanti. Tetapi Asim Hassan, editor Astro Awani yang sudah pun berkampung lama di Sabah, sudah pun bersedia untuk berlintas langsung bersama dengan kami pada petang ini. Asim, kalau dapat difahami bahawa Barisan Nasional sudah pun melancarkan jentera pilihan raya negeri di sebelah pagi tadi, dan juga menurut pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, katanya 95% calon dan juga kedudukan kerusi sudah pun dimuktamadkan. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang kita perlu fahami dalam konteks Perikatan Nasional, pembahagian kerusi antara Bersatu, UMNO dan sebagainya. Asim, apa ceritanya? Ya Zul, baiklah. Terima kasih Zul, dan untuk pengetahuan Zul dan semua penonton Astro Awani, sekarang saya berada di Menara Yayasan Sabah, dan di belakang saya adalah pejabat pentadbiran negeri Sabah, dan pastinya kita hari ini membawakan cerita-cerita menarik yang apa yang boleh saya rangkumkan dari Sabah pada hari ini adalah sudah pastinya adalah mengenai pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional pada pagi tadi, yang mana pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ada juga mendedahkan kesediaan pihaknya untuk mengumumkan calon serta kerusi dipertandingkan pada PRN kali ini secara serentak dengan rakan-rakan komponen lain dalam Perikatan Nasional. Dan ini mungkin kesediaan itu yang boleh kita lihat adalah menunjukkan kesediaan mereka bekerjasama untuk memastikan PRN kali ini mereka boleh menang dan menubuhkan kerajaan negeri. Dan apa yang pasti juga dalam sidang media bersama Datuk Seri Ahmad Zahid itu, suka untuk saya lihat adalah mengenai apabila ditanya mengenai senarai calon itu sendiri, yang mana Datuk Zee Ahmad Zahid yang sebelum ini kita tahu Sabah, UMNO Sabah itu sendiri telah diberikan autonominya, dan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada calon-calon itu kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah itu sendiri yang juga Barisan Nasional, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin. Ya Zul, dan mungkin selain daripada itu juga pengumuman calon itu juga akan dibuat esok, yang mana jika Zul katakan tadi anak-anak muda dilihat menjadi kingmaker pada PRN kali ini, dan kita juga akan menantikan esok mengenai calon yang akan ditampilkan oleh UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri, sama ada adakah betul 85 ke 90% itu adalah muka-muka baru dan calon-calon muda yang akan membawa suara-suara anak muda ini dan juga akan bersama-sama mentadbir kerajaan negeri Sabah itu sendiri, Zul. Asim, mungkin kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada media sebentar tadi ataupun di sebelah pagi tadi berkenaan dengan kerjasama antara BN dan juga PN, dan juga kata beliau mengenai 95% kerusi sudah pun dimuktamadkan. Kita tengok sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kita sedang menyusun agar kerjasama dapat dibuat antara BN dan juga PN, tetapi kita akan putuskan tempat dan masa jika persetujuan asas telah sama-sama kita capai nanti. Jumlah kursi, saya dapat jaminan daripada Datuk Seri Bung Mukhtar, sekitar 95% telah kita selesaikan. Dan ya Zul, dan untuk pengetahuan semua penonton Astro ini, seperti ya Zul, untuk pengetahuan Zul dan semua penonton Astro Awani, sudah pastinya tiada lagi tanda tanya calon BN
UMNO itu sendiri, Barisan Nasional akan mengumumkannya pada esok pada jam 2 petang, yang mana kita masih lagi menunggu dari segi daripada Parti Bersatu itu sendiri, manakala calon daripada Warisan akan diumumkan. Pengumuman calon bagi Parti Warisan Plus akan diumumkan pada hari Khamis atau Jumaat ini, sehari sebelum penamaan calon atau 2 hari sebelum penamaan calon. Ya, Zul, dan apa yang boleh kita lihat adalah kita akan melihat calon-calon yang disifatkan last minute dalam pengumuman ini, adakah mereka ni adalah calon tempatan dan berwibawa dan boleh mengangkat suara-suara rakyat Sabah pada kali ini. Ya, Zul. Asim, kita ketahui juga dalam aspek pilihan raya negeri juga yang paling penting ataupun perkara yang menggusarkan kita semalam apabila lebih 50 kes COVID-19 dicatatkan di kluster Lahad Datu Benteng itu. Ada perkongsian kisahnya mengenai pematuhan SOP dan sebagainya. Mungkin adakah ini bertemu lagi dalam Sabah Memilih. Kami minta maaf ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi, tapi kalau Asim masih lagi bersama dengan saya, antara perkara yang menggusarkan kita mengenai keadaan di negeri Sabah ialah di mana di daerah Lahad Datu itu, kluster Benteng itu menggusarkan kita angkanya lebih daripada 50 kes COVID-19. Asim, mungkin ada tinjauan yang dilakukan di Lahad Datu bagaimana pematuhan SOP dan juga perkara-perkara itu, mungkin masyarakat gusar tak dengan keadaan yang berlaku sekarang ini, bagaimana? Ya, Zul, baiklah, dalam kita melihat kepada bahang pilihan raya itu sendiri, aspek keselamatan yang kalau kita tahu pandemik COVID-19 ini juga perlu diberi perhatian. Dan dalam kru Esra Awani di Lahad Datu ada membuat tinjauan di sekitar dengan penetapan SOP yang ditetapkan keselamatan dengan bersama, mereka ada membuat tinjauan dan ada timbul rata-rata penduduk di sekitar Lahad Datu menimbulkan sedikit rasa gusar tentang perkara itu. Dan pula kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri pada hujung bulan ini. Dan mungkin kita boleh dengarkan, Zul, sedikit keluhan daripada rakyat di Lahad Datu itu. Bagi saya, dia kacau sikit lah. Rasa takut tu memang takut sebab saya sebagai ibu, ada anak-anak memang takutlah sebab anak sekolah kan. Memang dia rasa takut sama budak-budak lah. Lagi satu, dia akan kacau pembelajaran anak-anak kita. Kita tidak bagi dia sekolah, masalah pembelajaran takut. Itulah yang ilmu tu kan tak sampai. Kalau setakat belajar di rumah memang susah. Lain dengan yang di sekolah. Itu yang merisaukan sekarang ni lah. Memang sangat-sangat risau. Jadi bagi kakak memang tiada tempat yang mencari makan hanya untuk ini di sini situ. Kakak ada anak? Ada 4 orang. 4 masih ke sekolah? Semua sekolah. Jadi perasaan mau lepaskan orang pergi sekolah tadi tu macam Dua tak sekolah. Yang menengah kakak kasih lepas Senominik dengan Sepagaya. Yang 2 kecil tu tak. Risaulah sebab kecil kan mana kita nampak walaupun cakap SOP ikut SOP, cikgu cakap SOP masih juga risau sebab budak-budak kan mana boleh ikut SOP. Kalau depan mata bolehlah. Ya, Zul, itu merupakan luahan beberapa penduduk di Lahad Datu susulan kawasan itu telah diisytiharkan sebagai zon merah akibat penularan COVID-19 kluster Benteng itu sendiri. Dan apa yang pasti untuk PRN Sabah kali ini, saya melihat aspek-aspek keselamatan itu perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dalam memastikan ia akan berjalan dengan lancar. Dan sudah pastinya, Zul, dengan adanya pengumuman calon besok oleh Barisan Nasional dan juga akan disusuli oleh Bersatu dan kemudiannya Warisan dan beberapa lagi parti yang akan bertanding, bahang pilihan raya untuk pilihan raya negeri Sabah ini makin terasa, Zul.
Asim mungkin berada di Kota Kinabalu, tapi rakan-rakan kita Ridayuddin dan juga Fauzi Suhaimi yang berada di mahkamah di Putrajaya juga ada perincian juga cerita yang dapat dikongsikan. Kalau Asim, saya dapat kongsikan bersama dengan Asim, ini cerita Star akan keluar daripada Perikatan Nasional jika tak diberikan 18 kerusi menurut Jeffrey Kittingan, di mana Parti Solidariti Tanah Air Star tidak teragak-agak untuk keluar daripada Perikatan Nasional sekiranya tidak mendapat sekurang-kurangnya 15 kerusi pada PRN ke-16. Presidennya Datuk Dr. Jeffrey Kittingan berkata, perkara itu mengambil kira kehendak rakyat yang mahu parti tempatan menerajui pentadbiran negeri, dan Star yakin boleh menang banyak kerusi pada PRN kali ini dan bersedia untuk bertanding 15 hingga 18 kerusi jika diberi peluang. Asim, kalau kita melihat kepada paparan berita ini, sebenarnya bagaimana sentimen masyarakat dan juga parti-parti politik? Ini dah menjelang ke hujung-hujung untuk pengumuman nama-nama calon dan menjelang penamaan calon pada hari Sabtu ini. Adakah semuanya sudah ditenangkan ataupun bagaimana, Asim? Ya Zul, seperti mana yang sebelum ini saya ada membuat tinjauan di beberapa daerah di Sabah ini seperti Kota Marudu, Kudat, Kota Belud, Tenom, Nabawan, Pensiangan, Keningau. Sepanjang perjalanan saya terutamanya di kawasan-kawasan KDM ini, beberapa ratusan bendera daripada Star dan juga Parti Cinta Sabah sudah pun berdiri, ya Zul, sudah pun berkibar di beberapa buah kampung, di beberapa buah rumah. Walaupun belum lagi ada pengumuman calon-calon yang akan mewakili kawasan mereka. Bagaimanapun, sebagai contoh, saya mengambil contoh di Nabawan itu sendiri, ada beberapa kawasan itu sudah adanya bendera daripada Star sendiri, PCS sendiri dan sedikit-sedikit bendera daripada Bersatu. Dan mungkin melihat kepada apa yang Dr. Jeffrey katakan tadi, mungkin mereka telah bersedia di kawasan-kawasan tertentu jika benar beliau menyatakan Star sendiri mahu 15 ke 18 kursi. Tetapi apa yang dapat kita lihat di sini adalah dalam Perikatan Nasional itu sendiri bersama BN, mereka mahukan seseorang calon yang boleh menang dan membawa dan seorang daripada dan merupakan calon-calon tempatan bagi memastikan mereka boleh mentadbir kerajaan negeri Sabah. Dan begitu juga di kalangan parti warisan, mereka, saya sudah pasti apabila saya menanyakan sumber-sumber mengapa calon-calon itu diumumkan terlalu lewat sehari atau 2 hari sebelum penamaan calon, mereka bukan ketandusan calon, sebaliknya tidak mahu calon-calon mereka dibeli. Itu antara sumber-sumber rapat yang di dalam parti Warisan Plus itu sendiri nyatakan kepada saya, Zul. Asim, cerita mengenai calon pengagihan kerusi ini akan berterusan sehinggalah ke hari penamaan calon pada hari Sabtu ini. Terima kasih Asim kerana berkongsikan cerita bersama kami langsung dari Kota Kinabalu. Tapi kita juga ingin bercerita kalau anak Sabah yang mungkin paling sensasi ataupun namanya disebut dan menjadi isu pada ketika ini ialah nama Viviana. Tapi untuk kita kaitkan juga, ini adalah semangat anak muda dan juga kelompok kumpulan pengundi muda akan menjadi golongan penentu atau kingmaker dalam pilihan raya negeri Sabah yang bakal membuka tirainya pada hari penamaan calon 12 September ini. Menurut kajian Society Empowerment and Economic Development Sabah, SEEDS, pengundi berusia antara 21 hingga 30 tahun yang merangkumi 17.75% daripada keseluruhan pengundi Sabah, di mana golongan pengundi antara 31 hingga 40 tahun pula adalah sebanyak 25.99%. Dalam kajian itu, SEEDS berpendapat pengundi dalam golongan antara 21 hingga 40 tahun adalah paling agresif, sukar dijangkakan, mudah bertukar pendirian dan sering kali dipengaruhi emosi serta berani mengambil risiko. Menurut kajian yang bertajuk SEEDS Sabah Electoral Project 2020 itu lagi, badan pemikir itu berkata ia memerlukan idea lebih segar seperti dialog inovatif untuk mempengaruhi golongan itu. SEEDS berkata kumpulan pengundi ini juga dilihat sebagai mempunyai gaya pandangan tersendiri terhadap sesuatu isu dan mampu mengakses maklumat dengan cepat melalui media sosial. Jelas badan pemikir itu lagi, golongan ini tidak mempunyai kesetiaan yang tetap kepada mana-mana parti politik.
Dr. Adnan Puyuh, pengerusi SIDS bersama kita petang ni. Selamat petang Dr. Adnan Puyuh, apa khabar? Berdasarkan daripada kajian ini, banyak perkara yang dikongsikan, antara lain ialah hari itu kita bercerita mengenai faktor ekonomi menjadi faktor penentu kepada pembuatan keputusan untuk PRN ini. Tapi saya mengambil keluar realiti pertama, anak muda atau pengundi muda sebagai penentu kepada PRN pada kali ini. Tetapi kelompok itu kalau dilihat kepada 8 kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri di Sabah itu, kebanyakannya 40% ke atas adalah kelompok yang terdiri daripada 21 hingga 40 tahun. Mereka ini suka, macam doktor katakan, sukar untuk difahami keputusan mereka, mudah berubah berdasarkan situasi semasa. Apa elemen yang bakal menentukan keputusan mereka, doktor? Ya, selamat petang. Ya, kalau kita lihat daripada kajian yang kita buat di Sabah, memang banyak isu yang akan mempengaruhi keputusan pengundian orang-orang muda. Tetapi kalau kita tanya dengan lebih detail, ramai orang-orang muda ini berfikiran bahawa isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi sangat memainkan peranan. Contohnya kalau kita lihat, golongan muda juga berpendapat bahawa isu yang berkaitan dengan perjanjian Malaysia penting. Tapi kalau kita tanya dengan lebih detail, mengapa perjanjian Malaysia penting? Mereka kaitkan perjanjian Malaysia itu dengan royalti minyak. Jadi kenapa mereka kaitkan dengan royalti minyak? Kerana royalti minyak itu ada kaitan dengan sumber. Jadi kalau kita mempunyai sumber yang cukup, kita mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, maka ini boleh dapat digunakan untuk membangunkan negeri Sabah dan juga mungkin dapat digunakan untuk membantu golongan muda untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ada juga yang memberikan respon bahawa bantuan-bantuan kerajaan juga memainkan peranan penting dalam memperbaiki kehidupan ekonomi anak-anak muda. Saya ingat isu ekonomi begini memainkan peranan yang penting, termasuk juga isu-isu lain yang dianggap sebagai isu strategik di Sabah. Kalau dapat dilihat dan dirujuk kepada dapatan doktor ini melalui iPad ini, antara isu yang mempengaruhi undi mereka yang berusia 21 hingga 40 tahun, yang teratas itu ialah isu pendatang tanpa izin. Kalau rakan-rakan dalam PCR boleh ambil, boleh juga antara lain ialah pendatang tanpa izin, Perjanjian Malaysia 1963 dan juga isu-isu yang berkaitan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan mungkin doktor kita dapat fahami, apabila kajian ini dilakukan, apakah bentuk soalan dan juga bagaimana ini mencakupi seluruh perhatian mereka pada ketika ini? Ya, memang soalan kita adalah menjurus kepada isu-isu yang disebutkan tadi. Kita tanya kepada para responden apakah isu-isu yang akan mempengaruhi corak pengundian mereka. Tapi pada masa yang sama, apabila mereka menjawab soalan tersebut, kita juga bertanya secara face to face, secara individu, untuk mereka menjelaskan mengapakah faktor PTI itu menjadi faktor yang penting. Dan kalau kita bercakap tentang faktor PTI ini, ramai yang berpendapat bahawa faktor PTI ini adalah berkaitan dengan isu-isu keselamatan. Bukan hanya isu-isu keselamatan, tetapi isu tentang masa depan negeri Sabah dan apakah yang akan berlaku kepada negeri Sabah kalau isu PTI ini tidak ditangani dengan segera. Oleh sebab itu, isu-isu seperti PTI ini dianggap sebagai penting. Dan kalau isu yang berkaitan dengan ML63 pula, Perjanjian Malaysia 63, perkara yang paling utama yang sering kali sebab apabila kita tanya tentang ML63, kita tanya responden apakah 3 isu utama yang boleh, apakah isu terpenting di dalam ML63, dan yang paling atas, yang paling sering kali disebut adalah isu berkaitan dengan royalti minyak. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan pemberian kuasa daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, dan yang seterusnya adalah isu berkaitan dengan pungutan cukai yang 40% di Sabah. Jadi kalau kita lihat dapatan kajian yang kita buat, kalau kita lihat bentuk piramid yang paling atas itu menunjukkan bahawa kecenderungan dalam fikiran responden kalau bercakap tentang isu NI63, yang paling utama bagi mereka adalah isu royalti minyak. Dan kalau kita tanya dengan secara mendalam, kenapa isu royalti minyak itu penting, mereka kaitkan dengan, seperti yang saya katakan tadi, dengan pendapatan negara dan bagaimana pendapatan itu dapat digunakan untuk membangunkan ekonomi.
Dr. Anil, bagaimana kita nak melihat kepada golongan 21 tahun hingga 40 tahun ini? Mungkin ramai yang bergelar perantau yang mencari rezeki di luar negeri Sabah. Doktor mendapati bahawa mereka menjadi penentu kepada keputusan PRN nanti, akan tetapi apa tarikan utama untuk mereka keluar mengundi dan juga berpartisipasi dalam pilihan raya? Kerana benar mereka cakna kepada isu, tapi dalam masa yang sama mungkin juga mereka tidak cukup, adakah mereka ada cukup minat yang cukup tinggi untuk pulang mengundi dan juga berpartisipasi dalam PRN pada kali ini? Kita juga bertanya kepada responden kita, adakah mereka akan keluar mengundi pada pilihan raya yang akan datang, dan kebanyakan daripada mereka secara majoriti mengatakan memang betul mereka akan keluar mengundi. Kata silap saya, di antara 70 ataupun 80% mengatakan yang mereka akan mengundi. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk mengundi dan mereka bersedia untuk mempraktikkan hak demokratik mereka. Dan bagi saya, apa yang menjadi tarikan kepada anak-anak muda ini adalah apakah program-program, apakah rancangan-rancangan yang akan dikemukakan oleh parti-parti politik nanti untuk menarik minat anak-anak muda ini untuk memilih mereka. Karena sekarang ini kalau kita lihat parti-parti politik yang ada di Sabah, mereka hanya bercakap tentang MSC3, mereka bercakap tentang PTI, mereka bercakap tentang manifesto. Tetapi setakat ini belum ada lagi program-program spesifik yang diumumkan, program-program yang berkaitan tentang bagaimana mereka boleh meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan membuka banyak peluang kepada orang-orang muda supaya mereka pun boleh terlibat sama dalam pembangunan ekonomi negara. Dan bagi saya, program-program seperti ini, perancangan-perancangan seperti ini sangat penting untuk menarik orang-orang muda untuk terlibat dalam proses demokrasi yang akan berlaku tidak lama lagi. Doktor mengatakan bahawa dalam kajian ini, kumpulan pengundi ini adalah mereka yang ada gaya pandangan tersendiri terhadap sesuatu isu, mampu akses maklumat dengan cepat melalui media sosial dan juga tidak ada kesetiaan terhadap parti. Dan apabila kita bercerita sekarang ini, ialah beberapa isu yang mendapat tempat di kalangan anak muda pada kali ini ialah cerita mengenai akses kepada internet. Contohnya, itu mungkin ada sentimen tertentu yang tidak dapat dilangkaui oleh pemahaman politik semata-mata. Ianya lebih kepada isu mengenai orang yang lebih dewasa dan juga bagaimana anak muda itu ditangani. Adakah sentimen seperti ini bakal mengubah sesuatu dalam landscape membuat keputusan di Sabah? Ya, saya fikir dia akan sedikit sebanyak mempengaruhi bagaimana orang muda akan mengundi nanti. So, kalau kita lihat seperti yang dikatakan tadi, orang-orang muda ini banyak mendapat maklumat daripada sosial media, dan pada masa yang sama karena banyak maklumat yang mereka dapat, maka itu akan mempengaruhi cara mereka membuat keputusan. Dan kita juga dapat melihat interaksi anak-anak muda ini dapat dilihat di media sosial, dan bukan saja interaksi, mereka membuat keputusan juga berdasarkan kepada apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi kalau misalnya isu-isu yang sekarang ini isu panas berkaitan dengan Aditi Biona itu tidak ditangani, dan saya pasti itu akan memberikan sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada bagaimana anak muda nanti akan mengundi pada pilihan raya akan datang. Ada situasi di mana yang doktor tanyakan kepada populariti tokoh-tokoh politik. Populariti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negara dilihat dalam satu aspek yang cukup positif. Tapi dalam masa yang sama, aspek populariti Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Hafdal juga berada dalam rating yang bagus. Akan tetapi tidak kepada parti politik yang diwakili oleh beliau. Bagaimana kita nak memahami ada sedikit sebanyak kontradiknya di situ? Ya, sebab kalau kita lihat kepada populariti Tan Sri Muhyiddin ataupun kepada kerajaan PN secara umum, kalau kita lihat ramai yang berpuas hati. Kita dapat kaitkan ini dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan, moratorium yang diberikan oleh kerajaan, bantuan-bantuan ekonomi, dan sebenarnya ini sedikit sebanyak menimbulkan keyakinan, kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Tapi pada masa yang sama kita juga mau kaitkan ini dengan sama ada ini akan diterjemah dalam bentuk undi. Dan kita melihat bahawa responden yang kita tanya masih mempunyai kecenderungan untuk memilih warisan PH ataupun APCO, walaupun kalau kita lihat
kalau kita gabungkan PN dan juga PM, sebenarnya perbezaan kecenderungan untuk mengundi itu sebenarnya tidak jauh. Hanya 2 atau 3% begitu. Jadi, kalau kita kaitkan ini dengan cara memerintah contohnya. Ya, walaupun pada satu sudut Ketua Menteri Syafiee agak popular, tapi dari satu sudut iaitu bagaimana beliau memerintah, program-program ekonomi, program-program pembangunan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Warisan sebenarnya itu tidak sampai di peringkat akar umbi. Dan ada juga beberapa hal yang kebanyakan responden berpendapat bahawa Kerajaan Warisan, PS dan juga APCO ini gagal melaksanakan reformasi yang dijanjikan di Sabah. Jadi itu tidak nampak. Tetapi Syafiee sebagai individu dianggap sebagai popular. Tapi kalau kita lihat dari segi cara bagaimana Kerajaan Warisan itu menguruskan negeri Sabah, persepsinya agak negatif karena perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Tidak ada nampak perubahan yang ketara di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Kerajaan Warisan. Jadi ini yang mengakibatkan persepsi yang tidak baik terhadap Kerajaan Warisan itu sendiri. Doktor, banyak yang ingin dibincangkan tapi masa juga cukup sedikit untuk petang ini, tapi kita simpan lagi untuk episod-episod akan datang. Terima kasih Dr. Anupuyuk merupakan pengerusi SIDS yang menjalankan kajian dan juga tinjauan mengenai sentimen menjelang pilihan raya negeri di mana penamaan calonnya akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Sekian saja sahabat pemilih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.